Yeah, right. So for today, kita dah tengok sebelum ni. Kita dah tengok before this we have already learn about the energy audit. Macam mana kita nak proses nak buat energy audit tu macam mana, apa yang kita kena kira, macam mana kita nak dapatkan langkah-langkah penjimatan tenaga dan sebagainya. Dan kemudian minggu sebelumnya tu kita dah tengok macam mana kita nak buat financial assessment untuk langkah-langkah penjimatan tenaga kan. Berapa banyak investment yang kita perlukan, berapa banyak tenaga yang kita kena jimatkan, dan jika dibahagikan investment dibahagikan dengan penjimatan tu, berapa lama kita punya pulangan tu, simple payback period, net present value, accounting rate of return dan juga internal rate of return. Dan kemudian kita dah tahu energy audit kan. So dalam proses energy audit tu apa yang kita kena buat, data collection yang macam mana dan sebagainya. Okay, hasil daripada result energy audit tu, kita perlu set kita punya saving target. Ataupun sebelum tu pun kita dah boleh set, tapi dengan kaedah yang lebih structure, dengan kaedah yang lebih jelas, data daripada detail energy audit tu, kita boleh set kita punya energy saving target. Dia ada dua perbezaan tu, baseline, energy baseline dengan energy saving target ni adalah dua perkara yang berbeza. Baseline tu adalah kita punya tahun mula kita buat energy management system kan. Contohlah kita nak buat energy management system kita pada tahun 2022. Jadi baseline kita tu kita nak ambil tahun bila. Kita nak comparekan dengan tahun bila. Tu maksud baseline. Contohlah kalau kita nak buat, katakanlah next year 2022 kita nak buat energy management system. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan tahun 2021 ataupun dengan tahun 2020 mungkin susah sikit lah. Ada beberapa faktor yang di luar jangkaan, seperti MCO Movement Control Order, PKP dan sebagainya. Jadi kita ambil tahun 2019 sebagai kita punya tahun penanda aras. Right. Itu kita boleh compare kan. Kita boleh compare kan pelaksanaan tahun 2021 22 nanti dengan tahun 2019 contoh. Jadi sorry. Sudah. Jadi saving target kita sebelum ni kita dah tengok, dia boleh datang daripada beberapa kaedah. Yang pertama adalah without any criteria. Contohlah bos kita kata okey, tahun ni tahun depan kita nak jimat 10%. Tanpa apa-apa merujuk kepada mana-mana kriteria, dia just decide dia nak jimat 10%. Itu salah satu kaedah, tanpa merujukkan kepada apa-apa rujukan. Yang kedua adalah berdasarkan kepada benchmarking. Contoh kalau macam bangunan biasa, shopping mall ke office ke, kita boleh compare kepada BEI, Building Energy Index kan. Dia ada yang 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang. Berapa banyak penggunaan tenaga selama setahun dibahagikan dengan luas kawasan. Itu kan salah satu kaedah benchmark lah. Ataupun kita boleh comparekan dengan the best industrial practice. Kita boleh comparekan dengan antara satu kilang dengan kilang yang lain, bergantung kepada which one is the best, industrial practice. So yang ketiga, kaedah yang ketiga adalah dengan kaedah kita nak menentukan saving target tu berdasarkan kepada keupayaan kita lah. Keupayaan kita ni kita boleh buat secara menggunakan detail energy audit. Kita dah tahu kat mana kita punya kelemahan, kat mana kita punya kekurangan, kat mana kita boleh buat penambahbaikan. Jadi daripada situlah kita boleh set kita punya energy saving target. Right. So ada 3 graf yang kita boleh buat kan, yang sebelum saya ajar. Energy consumption lawan masa, energy consumption lawan index, dan juga index lawan masa. Itu antara 3 graf yang kita boleh buat. 3 graf yang kita boleh buat nak compare kan,
berapa nilai minimum, berapa nilai maksimum dan berapa nilai average. Itu salah satu kaedah. So 3 kaedah kita nak buat target. Jadi bila dah ada target, of course kena monitor. Bila dah ada target, kena monitor lah. Jadi sebelum kita nak monitor dari segi pelaksanaan pengurusan tenaga tu, kita boleh integratekan dia. Kita boleh mix together with another management system. Asas konsep management system ni ada 4 item yang utama. Ada 4 item yang utama, iaitu plan, do, check dengan act. PDCA. Plan, do, check, act. Pusing je. Plan, do, check, action. Alright. So kat situ, bila kita nak integrate, kita kena highlightkan lah. Bila kita nak integrate kita punya energy management system ni menjadi salah satu KPI kita dalam organisasi, kita kena highlightkan energy ni adalah part of a cost. Kan, kita dah tengok dah energy ni dekat transport, kita dah tengok dah energy ni dalam business activity kita. Then we have to highlight that energy is one of the costs that we're going to manage. Right. Yang kedua adalah by highlighting the energy management ni, apa saja isu yang berkaitan dengan pengurusan tenaga atau apa saja aktiviti kita dalam kilang ke, dalam office ke yang berkaitan dengan pengurusan tenaga, kita kena relatekan. Kita kena relatekan dengan KPI. Kita kena relatekan dengan kita punya policy ataupun kehendak top management. Macam mana saya kata macam tu? Contoh, kalau dahulu kita tidak melihat kepada berapa banyak tenaga yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk, contoh. Kan? Contohlah kita nak hasilkan kek ataupun kita nak hasilkan ayam goreng ke, kita tak melihat kepada berapa banyak tenaga yang kita gunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Tapi bila kita ada pengurusan tenaga dan kita relatekan dia ataupun kita integratekan dia dengan KPI kita, next adalah kita kena monitor. So of course, bila kita monitor tu kita ada kena target lah. So kalau dulu kita proses item ataupun proses menghasilkan kek, katakanlah 1 kilogram kek dulu kita hasil dengan kos penggunaan tenaga RM10 ataupun 10 kilowatt hour. Tapi dengan pelaksanaan pengurusan tenaga, so mungkin kita boleh jimatkan daripada 10 kilowatt hour kepada mungkin hanya 8 kilowatt hour bagi setiap kek yang dihasilkan. So dah ada indikator kan? Dah ada performance indicator, dah ada KPI dah tu. KPI dia berapa? KPI dia berapa banyak penggunaan tenaga yang perlu digunakan untuk hasilkan sesuatu produk. Itu adalah performance indicator kita. So kita kena pastikan supaya kita capai target kita tu, achieve reduction. Achieve reduction. Kalau dulu 10 kilowatt hour bagi setiap kek, mungkin sekarang bila kita ada target 20% contohnya ataupun 10%, kita mungkin boleh capai antara 8 ke 9 kilowatt hour bagi setiap kek dihasilkan kan. So daripada 10 dah kurang kepada 8 ataupun 9. Alright. Dan bila kita ada KPI yang berdasarkan kepada pengurusan tenaga, kan, of course dia akan influence the whole organisation punya behaviour. Cara kerja berubah kepada ke arah produktiviti yang lebih baik, ke arah penjimatan tenaga yang lebih banyak. So dia berubah. Cuma agak apa orang kata tedious sikit nak buat ataupun renyah sikit nak buat, kita kena pasang banyak metering equipment. Kita kena pasang banyak alat untuk mengukur data, untuk mencerap data. Kalau dulu dalam processing line tu tak ada measuring equipment kan. So susahlah dia nak kira. Susahlah dia nak monitor, dan susahlah dia nak tahu sama ada dia capai target ataupun tidak kan. Jadi bila kita ada KPI, nak monitor, kena ada alat lah. So alat tu adalah kita boleh ukur berapa banyak penggunaan tenaga bagi setiap produk yang dihasilkan.
Jadi bila kita ada target, kita ada benchmarking, kita ada target, kita ada cara-cara kita nak mengurangkan tenaga, of course dia akan selalu memberi kepada continuous improvement. Improvement of the product, kita punya productivity. Penambahbaikan dari segi operasi kilang ataupun pejabat dan sebagainya. So it's concept of PDCA, dia plan dari segi polisi, dia check, dia do apa yang dia buat, dia collect data, dia check, comparekan dengan baseline ke, comparekan dengan performance indicator, benchmarking, dan dia improve, action, take improvement. Okay, right. So kat mana kita boleh integrate? So ada banyak peringkat yang kita boleh integrate. Di peringkat organisasi, kita boleh integrate dari segi polisi lah. Polisi kita boleh integrate. Dari segi komiti, jawatan kuasa kita boleh integrate. Dari segi working procedure also we can integrate. Kalau dulu working procedure dia tak perlu ambil data penggunaan tenaga. Tapi sekarang ni working procedure dah kena ambil data penggunaan tenaga. So of course lah kerja bertambah kan pasal nak kena monitor. Alright. And then dari peringkat bila kita nak review kita punya certification, kita nak review kita punya management system. So kat sini dah 4 peringkat yang mana kita boleh integrate di peringkat organisasi. Jadi di peringkat pelaksanaan, cara kerja kita boleh integrate. So of course bila cara kerja kita boleh boleh integrate, manual dan juga alat yang digunakan ataupun borang-borang yang digunakan untuk data dan sebagainya, of course kena berubah. Right. So ni adalah kat mana kita boleh integrate lah. Dari segi keselamatan, kesihatan boleh, dari segi environment boleh, dari segi total quality management boleh. So it depends. As a company where we can integrate. Kita boleh integrate kat peringkat sosial, iaitu keselamatan, dari segi environment, ISO 14000, dari segi product quality, total quality management. Alright. Contoh mana sistem-sistem yang kita boleh integrate. Right. Jadi bila kita dah ada integration, nak laksanakan tu, so kena ada kumpulan-kumpulan kecil. Kan? Kena ada kumpulan-kumpulan kecil yang nak monitor, yang nak buat, yang nak laksanakan, yang nak review dan sebagainya. Kan? So contohlah macam dekat UTM. So kita ada EAC ni, kita pecahkan kepada, contohlah EAC 1, library. EAC 2, chancellery. EAC 3, fakulti A. EAC 4, fakulti B dan sebagainya. Pasal apa? Kalau katakanlah sebagai energy manager ataupun pengurus tenaga ataupun di peringkat organisasi ataupun jawatan kuasa pusat, kan? Susah nak monitor yang kecil-kecil ni kan. Sebab dia kena delegate lah. Dia kena delegatekan dia punya tugas tu. Supaya dia boleh manage dengan more effective. Jadi berapa banyak bilangan EAC yang kita perlu buat adalah bergantung kepada size organisasi, bergantung kepada nature of the business, kan? And then bila kita dah kenal pasti EAC ni, of course kena wujudkan orang yang bertanggungjawab. Jadi setiap EAC ni, contoh macam library, chancellery, dia ada saving target dia. Dia ada budget dia. Dia ada plan dia, apa yang dia nak buat. Setiap EAC ni. Okay, dia kena ada. Alright. Then how to define EAC? Contoh kita kena kajilah dekat UTM ni macam mana keadaan dia. Apa maklumat-maklumat yang ada. Apa equipment-equipment yang ada. Apa data yang kita boleh kumpul. Baru kita boleh pisahkan dia. Kalau kita tak ada data-data ni, susah kita nak pisahkan. Susah kita nak collect data. Susah kita nak monitor. Susah kita nak buat saving target dan sebagainya. So, EAC ni penting. Kena ada metering equipment. Kena ada tempat kita nak collect data dan sebagainya. Right. Ini contoh EAC. Kita boleh bagikan untuk kilang. Untuk kilang, kita boleh bagikan dekat warehouse dengan front office. Kita boleh bagikan ke production 1, production 2, production 3. Kita boleh bagi kepada utility area.
Kita boleh bagikan kepada beberapa kecil kan. Kita boleh bagikan kepada jenis punca, jenis proses EAC 5, 2, 3, 1, 4. Bergantung kepada proses tersebut ataupun bergantung kepada peralatan yang ada dan sebagainya. Depends kita nak bagi kan. Jadi setiap EAC ni kena ada KPI ataupun EEI. So kita boleh jadikan dia punya contohlah berapa working hour per day, untuk warehouse, untuk proses berapa banyak production yang dihasilkan. So nanti kita berikan lah. Okey, untuk contoh macam untuk front office ni, berapa penggunaan tenaga selama sehari. Kan, pasal proses kerja dia sama je. Kan, so tapi kerja mungkin banyak ni, kena jumlah hari bekerja sama je. So adakah penggunaan tenaga berkurang? Contohlah macam pre-process. Kita boleh bahagikan penggunaan tenaga dibahagikan dengan produk yang dihasilkan. Untuk aircon, berapa banyak penggunaan tenaga boleh dibahagi, berapa banyak penggunaan tenaga yang digunakan bagi setiap angin sejuk yang dihasilkan. Kita boleh buat macam tu. Right, ni contohlah front office, apa yang data yang ada, so dia bagi kilowatt hour per working hour. Pre-process monthly energy consumption dengan monthly productivity, kita boleh bagi kilowatt per unit production. Chiller utility, banyak penggunaan tenaga power, kita boleh bagikan unit of production, kilowatt per ton chiller. Ni. Right. So nak pastikan integration tu berjaya, so ada dua benda yang kita kena lihat. Satu, dari segi pemantauan, dan yang kedua dari segi pelaporan. Dua aspek ni kita kena lihat lah. Nak tengok keberkesanan integration tersebut. Ini dari segi pemantauan dan juga pelaporan. Sebab apa? Bila kita dah ada target, kita kena monitor. Dia kata apa? It's built on the principle you can't manage what you don't measure. Kalau kita tak boleh nak ukur sesuatu perkara, of course kita susah nak uruskan. Kan, kalau kita tak tahu berapa kuantiti, contohlah kalau kita nak pergi bercuti kan, kita nak pergi bercuti ataupun kita nak pergi holiday, kalau kita tak tahu berapa lama kita nak pergi holiday, berapa lama kita nak stay dekat hotel dan sebagainya, of course kita tak boleh nak urus kita punya percutian dengan baik kan. Samalah, kalau kita tak tahu berapa banyak penggunaan tenaga yang kita gunakan, dan macam mana kita nak manage dengan baik. Alright, so of course kena monitor. We have to monitor. So bila monitor ni, kena ada data collection. Dan daripada monitoring ni, kita boleh tengok pattern dia. Pukul berapa tinggi, pukul berapa rendah, hari apa tinggi, hari apa yang rendah, bulan mana yang banyak, bulan mana yang kurang. That's why kita kena ukur. So that's why untuk monitor keseluruhan organisasi, yes, kita boleh monitor daripada Build TMB, tapi nak monitor setiap section ni, sebab tu kita kena wujudkan EAC tadi tu. Kan? Nak monitor library macam mana? Nak monitor chancellery macam mana? Nak monitor FPTT macam mana? Nak monitor FKM macam mana? So kena ada setiap metering. Baru kita boleh monitor. Right? Dan kita boleh comparekan dengan kita punya variables, performance indicator kita. Contohlah macam dekat library kan, dia punya performance indicator mungkin berapa banyak penggunaan tenaga dengan dibahagikan dengan jumlah student yang datang library. Contoh, berapa banyak penggunaan tenaga di fakulti FPTT dibandingkan dengan jumlah kelas yang ada. Contoh, right? So dia kata apa? Once this information is available on a regular basis, target can be set. Variances can be spotted and interpreted, and remedial action can be taken and implemented. Once information is available on a regular basis,
Therefore, you can set your target, outlier, variance, berapa banyak perubahan daripada apa yang kita target. Then you can spot and interpret it. And finally, action can be taken if there is needs for improvement. Right. Clear Okay. Okay tak? Clear tak? Hmm? Hmm? Clear tak? Boleh, sir. Okay, thank you. Right. Okay. So a rationale for us to do the monitoring and reporting and monitoring and targeting for and reporting itu determine sama ada kita nak tentukan energy consumption kita lebih baik ataupun lebih buruk, trend dia. Then you compare dengan benchmarking, how you change your business strategy and how you develop a program in order to make the improvement. So that's the reason why we need monitoring and targeting. Monitoring, targeting and reporting ni kenapa kita perlukan? So this is the reason why. You need to understand your business pattern. You need to understand the pattern so that you can make changes. Right. So where can we get the information? At organisation level, of course, kita boleh dapat data tu daripada recorded data, sama ada production data, total production data kita boleh dapat. Penggunaan tenaga kita boleh dapat daripada bil TMB. Itu adalah keseluruhan organisasi. Tapi setiap tempat-tempat ni of course kena pasang meter lah, so that you can monitor, capture the data, right? So dalam monitoring and targeting, there are 7 element. Ada 7 elemen dalam monitoring and targeting. Of course, record, analyze, compare, setting target, monitor, reporting and control. So ada 7 7, ingat, record, analyze, compare, setting target, monitor, reporting and control. So record is a measuring of and recording energy consumption, analyzing, buat analisis, comparekan dengan buat analisis. Ada dua lah, kita boleh buat analisis, kita boleh buat time dependent analysis, kita boleh buat linear regression analysis yang kita dah belajar. Dan kita boleh compare dengan benchmark. Kita boleh, bila kita dah compare dengan benchmark, kita dah tahu kita tahap mana, dan kita boleh set target, dan kita monitor balik kita punya energy consumption on a regular basis, and then do reporting and control. So these are the 7 elements of monitoring and targeting. Okay. So contoh bila kita buat monitoring, inilah dekat organisasi. Di pangkat organisasi kita boleh monitor keberkesanan pengurusan tenaga, dan kita boleh monitor ataupun control kita punya performance indicator. Ada dua benda Satu, pelaksanaan sistem pengurusan tenaga dari segi polisinya macam mana, dari segi komitinya macam mana, dan dari segi working procedure digunakan macam mana, orang comply ke tak comply, orang ikut ke tak, orang tahu polisi ke tak, orang tahu komiti tu bersidang ke tidak, ada tak minit mesyuarat. That is monitoring the implementation of energy management system. Yang kedua, monitor dari segi pencapaian kuantitatif. Berapa banyak penggunaan tenaga yang berjaya dikurangkan jika dibandingkan dengan produk yang dihasilkan. So kaedah dia kita boleh buat, contohlah macam library boleh auditkan dengan chancellery boleh audit dekat fakulti electrical boleh buat audit di FPTT boleh buat audit di mechanical. So dia boleh internal cross function audit. Okay. Right. At EAC level, of course, dia kena juga pastikan dua benda lah. Satunya pelaksanaan working procedure. Contohlah dekat situ katakanlah aircon hanya boleh on daripada pukul 7 sampai pukul 6 petang. So dekat library buat tak macam tu? Dekat chancellery buat tak macam tu? Dari segi working procedure dia patuh ke tidak? Dari segi working instruction dia patuh ke tidak? Borang yang digunakan betul ke tidak? Of course yang kedua adalah secara kuantitatif dia punya KPI.
Sama juga, since kalau nak buat audit, kita boleh buat lah chancellery, boleh buat kat library boleh buat kat fakulti A dan sebagainya. Kita boleh buat cross function audit. Okay. Ini tak ada apa. So nak monitor, kena ada equipment. Nak monitoring equipment, nak monitor, nak capture data. Operational tool, kita kena lihat sama ada working procedure, work instruction ke, arahan kerja ke, proses kerja ke yang dia buat tu orang comply ke tidak. Orang ikut tak proses kerja yang kita buat. Right. Then dalam kita nak monitor, of course akan involve data collection, analysis and taking action. Right. Kat mana nak collect data? Berapa banyak data yang diperlukan, kena lihat. Perlu keperluan data tersebut. Kat mana nak ambil, bagaimana nak ambil, adakah ianya ditempatkan di lokasi yang bersesuaian. Dari segi data. Data ni kalau salah ambil, wrong data, so wrong analysis, wrong result. So you have to determine the data collection process is correct. Proses nak collect data tersebut kena betul. And then data analysis, macam mana kita nak data yang kita dapat tu kita nak bagi tahu top management. Macam mana? So you have to analyse. So orang boleh faham, orang boleh capture you punya information, everybody can take buat improvement dan sebagainya. Right, that's why dia dah bahagikan what kind of analysis you should apa jenis analisis yang kita perlu buat. Pertama adalah berapa banyak penggunaan tenaga, trend penggunaan tenaga di setiap, contoh macam dekat EAC, di library macam mana. Apa kontrol parameter yang ada? Kontrol parameter ni maksudnya contoh masa. Kalau kita set masa operasi kita daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang, kita comply tak dengan kontrol parameter tersebut? Kita comply tak dengan masa operasi daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang? Ataupun mungkin kita leka, mungkin kita tak ada, jarang berada di tempat di library, mungkin kita leka, mungkin daripada 8.5 dia jadi 8.6, dah tambah 1 jam. This control parameter dah lari daripada control meter. Ataupun suhu. Kalau suhu kita tetapkan 24 ke 26, tiba-tiba ada orang mana-mana dia letak 25. So dah tak patuh kan? Patuh. So information of the control parameter, kecekapan suatu peralatan, prestasi sesebuah sistem, kalau mungkin lepas installation, lepas pasang, prestasinya bagi kan. So after 10 years, after 15 years, after 5 years, so without proper maintenance, probably dia punya efficiency, kecekapan dan prestasinya menurun. Alright, so itu ada. Dan juga yang terakhir, apa yang kita kena monitor adalah langkah-langkah penjimatan tenaga yang dibuat di setiap EAC. Apa yang dibuat di library, tukar lampu ke, tukar aircon ke, apa yang dibuat di KFKE. Kita kena beritahu implementation result of each EAC, apa result dia. So ini penting saya tunjukkan macam mana kita nak buat QSUM. So salah satu kaedah kita nak buat analisis menggunakan cumulative summation, QSUM. QSUM ni kita boleh assist, dengan adanya QSUM dia boleh tengok trend. So dia boleh assist orang yang nak buat kerja tu macam mana nak improve, nak understand pattern, nak tahu berapa banyak yang kita boleh jimat, berapa banyak kita tak jimat. Kita comparekan daripada energy consumption dengan baseline, provide a trend line, calculate saving and losses rate, losses to date, show when the performance changes and random fluctuation of energy consumption. Dia nak tengok ada tak bulan-bulan yang fluctuate. The trend will continue until something happens to alter the pattern of the trends. Right? Kita boleh tengok. So data mesti reliable, adequate and update. Data mesti dikumpul pada masa operasi yang normal.
dan represent the normal operation. So kalau ada perubahan, dia kena ambil data yang baru, dan kita kena tengok, kita kena separate kan. Kalau katakanlah dia ada solar, dia ada electrical daripada TMB, dia ada gas, sekarang asingkan. Separate scatter diagram. So mudah kita nak monitor. Right. Ini contoh-contoh monitoring. Okay. Okay, ini kusam. Right. Okay, ini contoh trend. Nanti saya tengok graf kusam. Okay, ni kusam chart. Macam mana kita nak buat kusam chart? So, dalam kusam chart ni ada dalam soalan exam. Saya tunjukkan contoh macam mana nak buat. Lepas tu nanti you all cuba buat. Okay. Saya tunjukkan dalam Excel senang. Di Excel saya share dengan korang. Okay. Okay, nampak Excel? Nampak Excel Nampak kan Excel? Ni Excel yang lama Nampak? Nampak. Okay. Contohlah soalan saya kata ni data baseline. Data Kecil. Oh, dah. Okay. So saya kata dia ada baseline tahun 2020. Okey. Kemudian dia ada buat rangkaian penjimatan tenaga tahun 2021 dan saving target dia 10%. Contoh. Dia ada saving target dia nak kurangkan 10% penggunaan tenaga. Lepas tu dia ada data baseline dan dia ada data selepas pelaksanaan, iaitu pada tahun 2021. Okey. So macam mana kita nak buat? Ni adalah data baseline. Januari 2020 sampai Disember 2020. Jadi kita ada energy consumption dan kita ada produk. Dan kita ada data selepas pelaksanaan. Tahun 2021 kita ada energy consumption dan kita ada juga produk. Clear? So kita ada 3 data ni. 3 data ni dan untuk 2020 dan untuk 2021. Jadi seterusnya adalah kita kena buat dia punya performance. Kita kena buat dia punya Y equal to MX plus C punya equation. So kita kena buat Y equal to, saya ambil lah ni Sekejap. So ini tahun 2020. Ini tahun 2021. So dia nak tengok comparison. Pada akhir tahun 2021 dia berjaya tak capai KPI yang dia sasarkan, iaitu 10% pengurangan penggunaan tenaga. Okay. So kita buat energy equation Right. So insert graph Insert graph. Scatter diagram. Okay. So kita add data. Regression analysis lah.
Okay, so X value produk lah. Produk. Okay. So Y energy consumption. So ni dia punya ni. Titik dia tu kita plotkan lah. Right click. Add trend line. So kita buat ni. Display equation on chart. Okay. So kita dapat dia punya equation dia adalah Y sama juga dengan 321.23 campur C kan. Okay. So dia punya ni so M dia adalah M kan. M. So ni C kan. So M dia adalah 321.23 kan. C dia adalah 345.798. Okay. Okay. So kita nak tengok sama ada tahun 2021 ni dia jimat tak jimat 10%. Dia jimat ke tidak 10%. Okay, apa yang kita kena buat? Kita kena adjust lah. Kena adjust data tahun 2021 ni kepada baseline yang kita comparekan. Bila kita compare tu adil untuk tahun 2021 kan. Kita tak nak lah pasal tahun 2020 apa dia punya produk dia berlainan kan. Tahun 2021 pun produk dia berlainan. So kita kena adjust accordingly supaya kita boleh comparekan Apple dengan Apple. Kita kena adjust data baseline. Kita kena adjust tahun 2021 ni mengikut performance, mengikut equation yang kita dah set. So macam kita nak ni, ini panggil adjusted lah. Adjusted baseline. Kita adjust dia. Baru kita boleh compare kan. Kalau kita tak adjust, dia tidak compare. Betul tak? So, M darab X kan. X dia ni. Okay, M darab X. M darabkan dengan X. Okay. M darabkan dengan X. Okay. So, ni M darab X. C sama lah C sama. So, Y yang adjust adalah Y MX tambah C kan. Ni adjust. So, kita compare kan lah. Compare kan actual dengan baseline. Okay, compare actual minus adjusted baseline. Nak tengok jimat ke tak kan? Ataupun kita buat macam ni lah. Sama juga. Compare adjusted baseline tolak actual. Bandingkan. Kan? Banding. Okay. Adjust. Tolakkan dengan actual. Positif. Maksudnya ada jimat. Pasal yang dia punya dia kata baseline dia lagi tinggi daripada actual kan. Sebab positif. Dia jimat. Dia tak bulan yang lain. Bulan 2. Oh, jimat lagi. Bulan 3. Jimat lagi. Sampailah bulan Disember. So, Alhamdulillah. Semua bulan jimat. Dan kita buat graph cumulative summation. Kita nak kumulatifkan penjimatan dia.
So ni Januari sama dengan ni lah. Januari. Yang ni. Januari adalah kosong campur yang ni. Ni kumulatif. So ni adalah Januari. Untuk Februari adalah Januari campurkan dengan Februari. Untuk Mac adalah Januari, Februari campurkan dengan Mac. Seterusnya. Ini adalah graf cumulative summation. So, macam mana kita nak plotkan graf cumulative summation? So, plotkanlah graf dia. Plotkan graf cumulative summation. Kena repair sikit graf ni. Sum Y dia adalah daripada Januari sampailah Disember. So, X dia adalah Januari sampai Disember 2021. Ni. So, jimat kan? Jimat. Sekarang ni nak tengok sama ada nak tengok sama ada total penjimatan setahun capai tak target. Tadi kata nak target, nak tengok kan? Nak tengok dalam setahun tu jaya tak sampai 10% reduction. Okay, ni penjimatan kan? Ni penjimatan selama setahun kan? Kita dah tambah setahun kan? So, bahagikan dengan baseline selama setahun baseline selama setahun. So, penjimatan yang diperoleh adalah 10.69. Lebih daripada apa yang disasarkan iaitu 10%. So, jadi dalam kes ni dia berjaya menjimatkan tenaga sebanyak 10.69% sehingga akhir tahun 2021. Jika dibandingkan dengan 10% yang dia sasarkan set target. Itu kaedah kita nak monitor. Of course kita boleh monitor secara bulanan lah. Bila kita nak monitor secara bulanan, kita boleh buat macam ni lah. Yang ni bahagikan dengan yang ni. Ni monitor bulanan. So, ni bulan ni dapat 16%. Boleh dapat bulanan Tapi total yang ni. Total saving. Okay. Right. So, this is how you do the Q-sum. Boleh monitor kan? So, kita monitor lah. Okay, ada bulan naik mendadak, ada bulan yang ni naik mendadak ni. Tapi ada bulan lebih kurang stagnan je. Dia punya kenaikan tu tak tinggi sangat. Dia naik tapi tak banyak kan. So, what happened? What happened actually? Then we can identify the problem. Okay, ni naik kan. Apa berlaku? Kenapa yang ni tinggi? Kenapa kenaikan ni bagus kan? Nampak naik kan? Macam nak naik. Tapi ni macam data je dia naik. So, you can discuss kenapa sebenarnya. Kita lihat kurang kan? Yang bulan ni. Saving kurang. Right. Kenapa? Kita kena discuss lah. Right. This is one method. Apa ni kaedah macam mana kita buat cumulative summation. Okay. Right.
Right. Then bila kita dah tahu, dah tengok, dah monitor kita punya energy consumption tu, dah tengok graph QSAM tu, then action can be taken accordingly. Siapa yang bertanggungjawab, apa langkah perkhidmatan nak buat, bila nak mula, bila nak selesaikan, apa target yang baru, then follow up the process, then how you taking action on that. Dia kata improvement, how you going to do the improvement, right? So of course the whole system ni, the whole activity yang kita buat ni, dia kita kena report. Dan kaedah kita nak report berbeza ikut keperluan. Bos lain, yang orang finance lain nak tahu maklumat dia, HR lain, purchasing manager lain. So kita boleh bahagikan jenis report kita kepada orang-orang yang tertentu. Okay. So contohlah macam CEO, apa yang dia nak tahu? Dia nak tahu berapa banyak energy consumption, KPI, hasil daripada langkah perkhidmatan tenaga, apa perbelanjaan yang dibuat untuk mengurangkan perkhidmatan tenaga, ECM, Energy Conservation Measures, Financial Status. Duit ni dah berapa banyak dah dibelanjakan kita. Dah berapa banyak dah duit yang kita belanjakan untuk perkhidmatan tenaga. Dan apa result dia. Dan kalau capai ke tak capai result dia, apa improvement action. Ni pada account manager lain pula dia nak tahu. Dia nak tahu financial. Dia tak nak tahu ni. Dia tak nak tahu apa result of ECM kan. Dia tak nak tahu. Tapi dia nak tahu pasal duit. Langkah perbaikan. Sama lah. Macam HR, human resource dia nak tahu training plan, latihan. Nak bagi tu, nak bagi training apa yang sesuai. Orang purchasing, apa dia nak tahu? Pembelian barangan. EAC, orang dekat site, apa dia nak tahu? Result. Dia nak tahu result. Result daripada perkhidmatan yang dia dah buat. Ni pun sama. Dia nak tahu result dia. Dia nak tahu apa aktiviti yang dia kena buat. Pasal duit dia tak kisah. Yang ni, head OVAC ni. Orang teknikal dia tak kisah pasal duit kan. Tapi orang non-teknikal, dia kisah pasal duit. Purchasing, dia kisah. Finance, dia kisah pasal duit. HR, dia kisah pasal training. Right. So, bila kita dah ada saving target, bila kita dah tahu apa kita nak buat, kita dah tahu bila kita nak buat. So, contohlah, tadi kita tengok lah how we can get energy saving target daripada energy audit, ataupun kalau aktiviti yang kita buat dari segi improvement dia. Bila dah lengkap cycle tu, dah tengok, dah review, mungkin target yang kita set awal-awal tu dengan kaedah tanpa apa-apa kriteria ni sebenarnya tak bagus contoh. So kita kena more structure, more orang kata focus, more accurate. So kita set a new target. Alright. Ni gunakan benchmarking boleh. Kita dah terang tadi awal-awal. Dan kita boleh buat control ability. Ni daripada Y sama dengan MX tambah C tadi itulah. Okay. Dan kita pilih kaedah penjimatan apa yang kita nak buat. So bila kita nak pilih kaedah penjimatan apa yang kita nak buat, dia bergantung kepada beberapa kriteria yang kita lihat. Pertama sekali adalah energy policy, berapa banyak penjimatan yang kita boleh peroleh, berapa banyak wang yang kita perlu keluarkan, berapa banyak dari segi teknikal sesuai ke tak sesuai, keselamatannya, kesihatannya, keselesaan, produktiviti, akan ada improvement ke ataupun akan ada akan mengganggu ke. Ini kita lihat orang yang nak buat cukup ke tak, dan juga masa yang nak buat cukup ke tak. Right. Bila kita priority kan, dan kita kena bahagikan ikut no, medium and large. Sebab tu saya minta nanti dalam table awak untuk energy audit tu, priority kan mana no cost measure, mana medium cost measure, mana high cost measure. Kena priority kan mana nak buat dulu. Asingkan dia. Alright. And then bila kita dah asingkan, kita kena kena ada team yang nak buat. Contohlah kalau macam langkah perkhidmatan tenaga tu nak buat dekat library kan. Takkan nak suruh orang daripada FKM pergi kat library kan. So mestilah orang tu daripada library tu sendiri yang akan lead the team to do the improvement.
And then dia bantu dia peringkat universiti lah. Dekat fakulti dia buat, kat IPTT dia buat, mungkin combine dengan student ke apa, dia buat aktiviti tu. So bila dah habis aktiviti tu, jawatankuasa tu dah tak wujud lah. Betul tak? Macam jawatankuasa program kan. Jawatankuasa program ni wujud masa ada program saja kan. So bila program tu dah berakhir, jawatankuasa tu dah tak ada. Sama lah. Energy conservation measures ni, langkah penjimatan tenaga ni, jawatankuasa tu wujud masa nak buat projek tu. Siap projek dah install, dah pasang, dah kira saving berapa banyak, pop tutup. So mungkin boleh dibantu oleh peringkat universiti lah jawatankuasa ni kan. Ni sikit saja. So berkenaan dengan kaedah measurement and verification, just for your knowledge lah ni. Tak maksud exam pun, tapi just for your knowledge. Measurement and verification is very is a method it's a very structured integrity transparent method nak kira saving. Pasal sekarang ni banyak faktor yang kadang-kadang bila kita jangka, kita pasang lampu tu boleh jimat, tapi tak boleh jimat. Sebab apa tak boleh jimat? Ada beberapa faktor yang kita kena kaji. Jadi satu kaedah yang sesuai, satu kaedah yang integriti ni dijaga adalah dengan menggunakan kaedah measurement and verification. Jadi dalam kaedah measurement and verification ni ada 4 method. Ada 4 method. Pertama adalah partially measure retrofit isolation. Yang kedua adalah retrofit isolation. C adalah whole facility and D adalah calibrated simulation. So contoh macam kita tukar lampu. Kita tukar lampu daripada lampu lama kepada lampu LED. So ada parameter yang kita kena ukur. Contohlah power, kuasa dia kita kena ukur. Masa dia, pasal kuasa darab masa dapat penggunaan tenaga kan. KW darabkan H dapat energi, betul tak? Nak bandingkan energi sebelum tukar dengan energi selepas tukar. Jadi barulah kita boleh tahu penjimatan dia. Okay. So dalam kita nak kira energi tu ada KW dengan H. So KW kita kena ukur. H kita boleh buat assumption. Okay. Tu kaedah option A. Option B, both parameter kita tak boleh nak assume. Kita kena kira. Masa pun kita kena ambil, kena ukur. KW pun kita kena ukur. Biasanya benda ni berlaku dekat aircon lah. Kalau kita tukar aircon lama kepada aircon baru. Sebab aircon ni berubah ikut masa kan. Mungkin tengah hari nak sejukkan bangunan tu dia perlukan energi yang banyak. Comparekan dengan waktu hujan dan sebagainya. So dia berubah. Perubahan tu berlaku banyak. Dan yang ketiga adalah option C. Sekiranya dalam satu bangunan tu banyak aktiviti penjimatan tenaga yang kita buat. Kita tukar lampu, kita tukar aircon dan sebagainya. So kita nak kira penjimatan tu, kita nak kira salah satu. Jadi kita buat the whole facility. The whole facility. Tu option C. Option D adalah menggunakan simulation. Komputer software. Kita masukkan data-data dalam komputer, kita simulate. Of course lagi susah lah sebenarnya. Kita nak kena cari satu bangunan yang sama dengan design yang kita masukkan dalam software. Right. Tu adalah option A, B, C dan D. You can read. Tak tahu boleh tanya saya kemudian. You can read what is the measurement and verification just for your knowledge. Tapi yang tadi nak kira penjimatan 10% tu tadi tu, tu masa dalam exam. So okay, ada apa-apa nak tanya sebelum saya sebelum saya end my session? Ada tak? So for the rest yang tak dapat tengok video, tak dapat ada kelas saya, so jangan risau, saya letak dalam YouTube lah. Mungkin ada kawan-kawan kita yang hadapi musibah banjir. So saya doakan supaya tabah lah, mudahkan urusan. Saya tahu it is very hard for you to. Ada tak kawan-kawan kita yang terkesan banjir?